Kalau mereka meminta moratorium, mereka akan mendapat kelulusan automatik. Jadi mereka tidak perlu mengemukakan apa-apa dokumen, just bagi tahu melalui phone atau email kepada bank atau pergi ke cawangan bank, cakap saya nak moratorium, dapat, tak ada soalan. Baik, YB, saya mungkin nak beralih kepada something yang agak hangat lah di sekitar perbincangan tentang Belanjawan 2021 yang berkenaan dengan cadangan pengeluaran akaun 1 KWSP one-off sebanyak 10,000 semasa perbahasan dalam Belanjawan baru-baru ini. Dan following that, KWSP mengumumkan skim iSINA dengan kebenaran maksimum pengeluaran 60,000 bagi mereka yang ada baki 90,000 ke atas, dan pengeluaran maksima 9,000 bagi mereka yang dalam akaun 1 RM90,000 ke bawah. Walaupun demikian, KWSP setelah memperkenalkan skim tersebut, ada desas-desus rungutan yang menyebut tentang syarat yang dikemukakan dalam skim iSINA ini masih terlalu ketat. Antaranya wajib mencarum dalam tempoh tahun, ada yang tidak mencarum sejak 5 hingga 10 tahun sebelumnya tapi memerlukan pengeluaran untuk menampung penggunaan harian mereka. In fact, ada juga statistik yang menyebut dalam 4 juta tenaga kerja, hanya 2 juta, separuh saja yang sebenarnya mencarum dalam KWSP. Jadi mungkin YB boleh beri sedikit komentar tentang pendekatan KWSP kenalkan skim iSINA dan isu yang dibangkitkan berkenaan dengan skim ini. Sila. Jumlah pencarum di KWSP sebenarnya lebih kurang 14 juta mereka. Tapi yang aktif lebih kurang 7.5 juta lah yang aktif sekarang ni. Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya lah sejak krisis COVID-19 ini, skim yang pertama yang dicadangkan ataupun dikemukakan oleh KWSP ialah skim iLestari. Semasa pakej prihatin diumumkan pada bulan Mei yang lepas, kerajaan melalui KWSP telah mengumumkan rakyat Malaysia boleh mengeluarkan sebanyak RM6,000 daripada akaun 2 sebanyak RM500 sebulan lah. Ini kita tak hadkan kepada siapa, asalkan ada akaun 2 dalam KWSP, kita boleh keluarkan RM500 sebulan selama 12 bulan, jadi maksimumnya RM6,000 lah. Semasa kita buat cadangan itu, banyak pakar-pakar ekonomi dan juga MTUC, semuanya kata kenapa kerajaan buat macam ni, duit rakyat kan, kita jangan bagi dia konsentuh. Jadi walaupun bagaimanapun kita buat kan, kita adalah salah satu negara yang pertama dalam dunia ini yang membenarkan rakyat kita mengeluarkan duit simpanan mereka daripada duit dalam pension fund ni lah, ya. Dan sekarang lepas tu kita mendengar rakyat juga sekali lagi, mereka nak keluarkan akaun 1. Semasa dalam jelajah belanjawan 2021 di mana saya berjumpa ramai rakyat dan juga banyak-banyak interest group yang lain, mereka ada mencadangkan mungkin beri peluang kepada rakyat yang terkesan saja untuk mengeluarkan daripada akaun 1. Di sini dan oleh itu dalam ucapan saya Belanjawan 2021 saya umumkanlah masa tu iSINA tu hanya boleh keluarkan RM6,000, RM500 sebulan juga lah macam iLestari. Tapi kepada mereka yang terkesan saja, yang hilang pekerjaan, pada masa itu lebih kurang 600,000 rakyat Malaysia lah yang dalam rekod KWSP. Dan semasa perbahasan tu seperti Profesor berkata, isu ni makin hangat, bukan saja dalam perbahasan dalam Dewan, tapi juga di luar Dewan, terutama di dalam social media. Jadi saya pun cakap dengan KWSP, mungkin kita kena nambah baik ni, mungkin RM6,000 ni tak cukup kan. Bagaimana mereka yang hilang pekerjaan tetapi
dalam unpaid leave dan sebagainya. Yeah. So, kita keluaskan kepada 2 juta di bawah pengumuman, dan tadi seperti mana Profesor sebut, naikkan kepada 9,000 dan juga 60,000 bagi mereka yang lebih ada duit lebih 60,000 dalam akaun satu lah. So jadi pada masa ini saya telah masih lagi berbincang dengan KWSP. Kita lost audio YB. Keserahan mereka pada masa hadapan. KWSP juga mempunyai tanggungjawab mereka, dan juga dalam akta kita kena protect lah kan, pencarum. Jadi penawaran KWSP perlu dilihat sekali dengan pelbagai langkah-langkah yang lain juga. Langkah-langkah dan bantuan untuk menguruskan kewangan yang seperti saya sebut tadilah, terutamanya BPR. Dan juga untuk golongan M40 ni ialah untuk dalam bidang usahawanan dan peningkatan kemahiran. So we have to look at it holistically lah. Tidak boleh hanya lihat kepada KWSP, tapi kita lihat juga pada bantuan-bantuan yang lain yang diberikan oleh kerajaan. Betul. I think it's also a balancing act. When it comes to KWSP, kita melihat tujuannya untuk hari tua, tetapi kita didatangi dengan masalah hari ini. Jadi itu juga perlu terima kasih Wabi. Saya rasa would be unfair kalau kita tanya pasal KWSP dan tak tanya satu lagi yang equally panas dalam perbincangan belanjawan 2021, iaitu berkenaan dengan moratorium yang dicadangkan, yang kita maklum agar moratorium ini dilanjutkan dan tidak bersyarat kepada siapa sahaja yang ada pinjaman dengan bank. Ada yang cadang lanjut 3 bulan, ada yang cadang lanjut hingga 6 bulan. Namun kita nampak moratorium dan bantuan penstrukturan semula angsuran oleh bank masih terus dilaksanakan dan diteruskan secara bersasar. Jadi mungkin YB boleh bagi pandangan tentang kemelut ini, antara moratorium yang bersasar ataupun moratorium yang automatik, pukal semua layak untuk menerima bagaimana barangkali ini akan impact industri, ekonomi dan juga of course livelihood dan food on the table lah untuk banyak keluarga yang terkesan dengan COVID-19. Sila Wabi. Jadi ini saya cakap balik the background lah pada permulaan pada bulan masa kita introduce atau masa PKP bulan Mac lepas. Semasa itulah kita buat perbincangan dengan bank negara dan juga bank-bank tempatan dan juga bank-bank yang base in Malaysia ni untuk buat moratorium secara automatik selama 6 bulan. Jadi kitalah negara yang pertama dan the only country lah, hanya Malaysia yang pernah buat moratorium 6 bulan secara automatik, di mana rakyat tidak perlu buat apa-apa dapat moratorium. Di mana rakyat Malaysia ni lebih kurang 98% mengambil moratorium ini. Kita pun terkejut juga kerana kita ingat yang ada duit tu taklah ambil moratorium. Tapi mereka mengambil moratorium ni jumlah lebih kurang-kurangnya 100 bilion ringgit untuk rakyat Malaysia untuk 6 bulan. Tetapi semasa ekonomi dibuka semula secara berperingkat, kita pun berpendapat bila habis 6 bulan, bila habis bulan Oktober tu, kita patut beri kepada mereka yang bersasar, secara bersasar pada mereka yang memerlukan. Di sini kita telah membuat kajian sebelum buat keputusan itu bahawa ramai syarikat-syarikat dan juga ramai Malaysia, terutamanya golongan G20 dan setengah golongan M40 yang berkemampuan kerana mereka masih ada lagi pekerjaan dan untuk membayar hutang. Itu juga penting untuk aliran tunai bagi bank-bank kerana kita memerlukan bank-bank untuk menggunakan aliran tunai untuk memberi pinjaman baru kepada golongan yang memerlukan terutamanya. Jadi kalau kita lihat dalam jelajah belanjawan kita juga ramai juga
yang katakan macam seperti Profesor sebut, mungkin ada yang buat komplain yang susahlah proses ni, terlalu slow kan, dan macam-macam dokumen kena isi, mengambil masa. Jadi semasa belanjawan 2021, saya dengan Bank Negara telah berbincang sekali lagi dengan bank-bank tempatan. Ini semua kena buat secara voluntary kerana kita tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk memaksa bank-bank untuk membuat moratorium. Kerana bank-bank ini pun bukannya control by kita lah kan, kita mempunyai pemilik masing-masing. Dan mereka bersetuju untuk golongan B40 yang dan juga golongan M10 inilah yang dapat BPN ni, lebih kurang yang dapat BPR ni, 8.1 juta rakyat Malaysia. Akan kalau mereka meminta moratorium, mereka akan mendapat kelulusan automatik. Jadi mereka tidak perlu mengemukakan apa-apa dokumen, just bagi tahu melalui phone atau email kepada bank atau pergi ke cawangan bank, cakap saya nak moratorium, dapat, tak ada soalan. Ini juga untuk PKS Micro. PKS Micro pun sama, dia bagi tahu je saya terkesan ataupun saya nak dapat, dia tak tanya pun. Jadi golongan 40 tu itu dalam masa 24 jam, within 24 hours lulusan akan diberi secara automatik, tapi kena diminta lah, kena buat permohonan. Untuk golongan M40 pula, kita pun dah tahu mereka memang terkesan juga, terutamanya kalau ada pekerjaan pun gaji biasanya dikurangkan. Jadi di sini kita buat self declaration ataupun deklarasi sendirilah. Jadi kalau saya hilang pekerjaan, contohnya saya tadi bagi tahu kepada pihak bank saya hilang pekerjaan, saya mengumumkan, saya buat declaration, tidak perlu mengemukakan apa-apa dokumen juga. Jadi ini sedikit sebanyak dapat memudahkan proses ni. Setakat ini setakat 2 minggu lepas, kata tak silap saya, 700,000 permohonan telah diterima, di mana 98% daripada permohonan yang diterima itu telah diluluskan. Ini menunjukkan pihak bank. Tapi walaupun bagaimanapun pada masa sama agensi kerajaan seperti AKPK sedia membantu untuk membincang urusan hutang dan kewangan di waktu yang sukar ini. Dan juga kita ada telelink di Bank Negara juga dibuka untuk menerima aduan sekiranya terdapat pihak bank yang tidak memberi bantuan dan mengambil kesukaran. Jadi kita ada, kalau tak dapat tu boleh buat panggilan saluran di telelink. Itulah cerita mengenai moratorium ni. Banyak kemudahan. Isu ni pun dah kurang hangat, tapi berbanding dengan KWSP tadilah. Ramai yang dapat cuba dah dapat, jadi mereka pun okey lah. Betul. In fact saya rasa mungkin dengan pengumuman KWSP tu ramai yang agak terkejut, kerajaan mendengar beberapa saranan yang diberikan. Okey, terima kasih YB.